Persis bunga, mekar disanjung, layu dibuang. Itulah nasib comot, Luna, Tam-Tam atau apa sahaja nama yang diberi kepada segumpal bulu yang pernah digelar sahabat. Kalau dilihat secara luaran, obsesi insan yang bernama Saadiah Maklib boleh dijadikan pedoman. Beliau yang juga merupakan pensyarah kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia mempunyai koleksi pelbagai jenis patung mainan serta aksesori Hello Kitty. Oh, sebenarnya Hello Kitty ni dia identik dengan kucing, ya, haiwan kesayangan Nabi kita dan juga kesayangan kebanyakan orang lah, dan saya juga sendiri. Dah lama lah saya mula mengumpul ni, lebih 20 tahun dulu. Masa itu saya masih muda lagi lah, remaja. Anak-anak saya pun masih baby lagi. Saya dah, before that lagi saya dah, sebelum tu lagi saya dah mula mengumpul. Tapi waktu itu limited, terhad dengan soft toy sahaja. Tapi sekarang lebih banyak lagi lah, macam-macam dah ada sekarang ni. Obsesi Dr. Saadiah Maklib terhadap Hello Kitty adalah kerana ia melambangkan perwatakan kucing yang sentiasa ceria dan comel. Dan Hello Kitty ni dalam banyak-banyak karakter kucing-kucing tu, dia merupakan satu karakter yang comel, yang cantik, macam-macam gaya. Kalau kita boleh tengok Hello Kitty ni kan, dengan pakaian dia, dengan macam-macam lah yang ada. Dan memang saya rasa dia sesuai lah dengan jiwa saya yang suka dengan benda-benda yang comel-comel, terutamanya kucing. Belanja tu tak tahulah, saya tak pernah hitung pula kan berapa-berapa, tapi kalau ikutkan soft toys tu, saya ada, kalau saya nak kira tu, lebih daripada 100 ekor patung Hello Kitty yang saya kumpul lah. Sebahagian daripada koleksi Hello Kitty kepunyaan Dr. Saadiah Maklib merupakan hadiah atau pemberian daripada keluarga dan juga warga kampus Universiti Kebangsaan Malaysia. Hello Kitty ni dah jadi macam satu trademark lah. Kalau contoh kereta saya, kalau pelajar nak cari saya, tengok saya ada di kampus ke tidak, mereka tengok kereta saya adalah tuan dia, begitu. Dan rakan-rakan juga pun memahamilah minat saya ini. Dan sebenarnya mereka kata senang. Kalau nak bagi hadiah ke, senang, tak payah fikir-fikir lagi dah. Dah tahu apa nak cari. Dan kebanyakan di sini juga sebenarnya adalah pemberian daripada pelajar-pelajar dan rakan-rakan lah, serta kawan, ya, adik-adik dan anak saya juga pun senang. Tak ada benda yang nak beli Hello Kitty, dan pasti saya gembira menerimanya. Sebagai seorang pengumpul, Dr. Saadiah Maklib mempunyai nilai sentimentalnya yang tersendiri terhadap setiap satu koleksinya. Yang paling saya suka dan paling saya sayang dan paling mempunyai memori pada diri saya adalah set kereta ini. Set hiasan kereta ini pada awalnya berada dalam kereta saya, pemberian arwah ibu saya. Ya, kerana ibu saya memahami, ya, minat saya dan sentiasa memberi hadiah Hello Kitty kepada saya. Dan hadiah ini telah saya letakkan dalam kereta saya lah sampai dia jadi kekuningan, ya. Kerana kata orang tu kesan daripada cahaya matahari. Tapi setelah ibu saya meninggal dunia, saya telah keluarkan daripada kereta saya, dan kereta saya digantikan dengan hiasan lain, dan ini saya letakkan di dalam bekas supaya akan terus berada dengan saya di sini dan terus menjadi kenangan lah pemberian daripada arwah ibu saya. Kita sering mendengar tentang persatuan atau pertubuhan yang menyelamatkan kucing jalanan. Amanah atau Anugerah Mahligai Arah Nasib Abadi Haiwan merupakan sebuah pertubuhan yang menjalankan aktiviti penjagaan kucing yang telah ditinggalkan oleh tuan mereka. Kita start beroperasi masa tahun lepas, bulan November. Saya dah dipilih oleh pengasas lah, so ambil alih tempat ini, dan operasi bermula awal Januari. Inilah nama John yang awal, yang pertama yang masuk anugerah, yang kaki kudung. Amanah ni dia akan terima kucing-kucing yang bertuan, yang ada masalah dengan rumah, dipanggil, apa dikatakan, dipanggil oleh management, diarah keluar, dan ada yang uzur kesihatan, ada kesihatan dia terhad, jadi kita ambil. Dan juga kepada mereka-mereka yang tak ada kemampuan lah, macam terlalu banyak dalam jagaan mereka, jadi mereka akan
bagi sebahagian kucing mereka ke sini. Selain menjadi tempat penjagaan kucing, Amanah turut membantu menempatkan haiwan lain seperti Ronnie dan Don. Saya ni pencinta kucing sebenarnya daripada kecil. Daripada kecil saya dididik oleh arwah mak saya. Rawat kucing. Bukan kucing saja, anjing pun saya pernah dukung sampai ke rumah. Jadi bila saya tengok kucing dah sakit, saya akan rawat. Cuba rawat dulu dengan diajar oleh arwah mak saya lah. Tapi kalau betul-betul sakit, saya akan jumpa doktor panel saya untuk dapatkan nasihat atau rawatan. Kita akan pastikan divaksin atau dimandulkan. Tujuan utama untuk mengelakkan pembebakan sebanyak-banyaknya. Tapi ada kes yang saya panggilkan kes keemasan. Bila mereka dihalau keluar, tiba-tiba tuan kucing meninggal dunia. Ada yang tak divaksin dan dimandul, kita terima, tapi kita akan alih ke pasal nombor 3, iaitu tempat yang tanpa divaksin dan dimandul lah. Tapi kita akan mandulkan, vaksinkan ikut peringkat. Menguruskan lebih 400 ekor kucing bukanlah mudah. Perbelanjaannya pula mencecah hampir 5 angka sebulan. Dana-dana ni kebanyakan daripada kawasan masjid saya. Saya adalah setiap masjid di USJ 4 lah. Jadi di sana pun ramai yang pencinta kucing serta kawan-kawan kolej saya dan sahabat-sahabat saya yang luar lah. Yang nak membantu amanah ini, saya tak terima cash ataupun wang tunai. Tapi setakat nak bagi kita makanan kucing, pasir-pasir kami alur-alurkan. Di masa lapangnya, Dr. Saadiah Ma'alib akan berkunjung ke kediaman Amanah untuk memberi pertolongan ikhlas kepada teman-temannya. Penerimaan manusia itu, jiran tangga itu berbeza. Kalau kita dapat jiran yang memahami, alhamdulillah. Tapi ada juga jiran yang tidak mempunyai kesukaan yang sama seperti kita. Dan terus terang, kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang harus menjaga juga ya jiran tetangga. Saya terpaksa, kadang-kadang saya terpaksa mengurangkan aktiviti lah. Walaupun kita kadang-kadang terpaksa, kita suka tapi kita terpaksa kurangkan. Kerana kalau kita dah banyak sangat, kalau nanti sampai mengganggu jiran, jiran tak akan suka. Jiran pun tak happy dengan kita. Jadi terpaksa kurangkan. Pada satu masa saya terpaksa kurungkan semua kucing-kucing saya. Tapi kucing-kucing ni dia nak perlukan bebas juga. Jadi bila kita bebaskan dia, mungkin berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan apa yang menyedihkan, bila jiran yang kita harapkan sama-sama lah menjaga, tapi ternyata tidak. Itu yang kita rasa perlulah kita lakukan sesuatu supaya nanti jiran boleh kita jaga dan kucing juga kita tak abaikanlah. Dan pada masa yang sama kita akan jaga jugalah kedua-duanya sekali. Sebagai seorang pencinta kucing, beliau tidak lari dari menghadapi dugaan yang hampir mematahkan semangatnya. Dalam saya mempunyai kucing, menjaga kucing, rescue kucing, apabila kucing ni kucing asas pun kucing jalanan yang saya ambil, saya bela. Bila saya dah bela, dia dah jadi sebahagian daripada keluarga saya lah, sebahagian daripada hidup saya, dan saya akan jaga dengan baik walaupun asalnya mereka jalanan. Ada satu masa bila saya pulang dari kerja, tiba-tiba saya tengok kucing saya dah terbaring petang ya. Jadi saya terus bawa pergi klinik. Masa tu ialah dah senja, dah pukul 7, biasa mana-mana klinik pun dah mula rehat. Jadi masa saya terpaksa tunggu sampailah klinik tu buka, saya tunggu. Bila doktor sampai, kucing tu pun dah mati. Sedihlah, saya sedih. Tapi doktor kata kalau nak buat pengesahan apa yang berlaku, kita buat biopsi lah. Kita tahu, kita tak nak tuduh-tuduh saja. Jadi kita tahu apa yang menyebabkan berlaku begitu. Jadi saya buatlah. Memang kita kena keluarkan duit, tapi tak apa, saya suruh doktor buat. Bila doktor buat, kesannya ataupun hasil daripada yang dibuat biopsi itu dikatakan kucing itu
dikenakan racun atau termakan racun. Saya amat kecewa lah. Sebab apa? Saya rasa kucing tak akan saja-saja nak makan racun kalau dia tak diberikan racun. Jadi mulai daripada itu saya kena berhati-hatilah. Saya tak semua saya rasa orang suka kan. Tapi apa pun kalau ada masalah antara kita manusia dengan manusia, kita selesaikan manusia dengan manusia. Kita jangan menganiayakan binatang. Kalau mungkin ada isu dengan saya, kenapa tak datang kepada saya, selesaikan dengan saya? Kenapa mesti kucing itu diberikan racun? Kucing itu tak bersalah. Jadi itu bagi saya memanglah kadang agak sukar juga, tapi kita perlu atasi secara diplomasi, secara baik. Ya, kalau boleh saya dengan jiran-jiran tak mahu ada apa-apa isu. Saya cuba berbaik. Saya sentiasa bertanya jiran tetangga sekiranya ada masalah kucing-kucing yang saya jaga itu. Tapi bila saya bertanya, mereka kata tak ada masalah, okey, ya, tak ada apa-apa. Jadi bila mereka berkata demikian, saya beranggapan tak ada apa-apa masalah. Isu tak ada. Kalau ada, datang kepada saya, kita selesaikan secara baik. Itu mungkin lebih kata orang tu harmoni lah berbanding kita ambil tindakan yang tidak diingini begitu. Dr. Saadiah Ma'lib bukan sahaja membantu kucing yang hidup, malah beliau turut membantu memberikan penghormatan terakhir kepada mereka. Saya bawa cangkul di dalam kereta kerana pengalaman saya telah terjumpa semasa saya memandu, terjumpa kucing mati di jalan, ya. Dan bagi saya adalah amat sedih kalau tidak kita sempurnakan kucing itu dengan baik. Jadi ada satu kali itu saya jalan di kawasan perumahan, kucing tu dilanggar. Saya tepikan, saya cuba nak sempurnakan tapi tak ada cangkul. Saya cuba ketuk pintu orang rumah yang berdekatan, tak ada siapa pun yang boleh memberikan saya cangkul untuk saya pinjam. Jadi bermula pada hari itu saya rasa bahawa saya perlukan cangkul di dalam kereta saya. Jadi bila saya perlu menyempurnakan kucing yang dilanggar, bila-bila masa saja benda itu sudah ada. Jadi saya ada cangkul, saya ada gloves, saya ada juga sarung tangan lah untuk saya melakukan kata orang tu untuk sempurnakan penyempurnaan kucing itu secara baiklah. Kerana bagi saya kesal kalau kita tengok kucing dilanggar, dibiarkan begitu saja, ya. Walaupun dia dah mati, tapi sebaiknya kita sempurnakanlah dia dengan sebaiknya. Itulah asal usul saya bawa cangkul ke mana-mana bersama saya. Bukan sebab saya nak menanam, tapi untuk menanam kucing-kucing kalau yang saya jumpa di jalan yang telah matilah dilanggar. Ya. Tak kiralah malam ke, siang ke, kalau saya boleh berhenti, kadang-kadang kawasan sibuk kan, highway ke tak, saya jaga keselamatan, tapi kalau boleh saya akan berhenti. Kediaman Amanah sering dikunjungi oleh sukarelawan yang meluangkan masa menyediakan makanan serta membersihkan penghuni rumah ini. Dekat sini boleh dikatakan memang best sebab boleh nampak macam-macam perangai kucing lah. Ada kucing yang agresif, ada kucing yang friendly, ada kucing yang aktif, ada kucing yang pasif. So kita boleh nampak macam-macam gelagat kucing. Dan juga salah satunya dia banyak baka kucing kita boleh nampak di sini. Okey, lagi satu di sini kita boleh bermanja dengan kucing sepuas hati kita lah. Sebab kita nampak banyak baka, baka marble, kucing marble pun ada. Ini salah satunya lah, kucing marble. Sebab itulah saya suka dekat sini. Dia best, dia banyak kucing, banyak kawan. Kucing-kucing tinggalan di sini semuanya dagakan perhatian dan kasih sayang. Kehadiran kami mengingatkan mereka akan belayan yang sudah lama dilupakan. Saya sendiri pun ada bela kucing sebanyak 10 ekor. Dan kemudian kucing ni sebenarnya saya letak dekat rumah saya. Dan mana bila kucing ni terlalu banyak, kemudian saya decide untuk pindahkan kucing ni kepada rumah amanah. Saya transferkan kucing saya, belaan saya sendiri kepada rumah amanah dan saya tengok di sini ada kucing-kucing lain. So saya boleh buat satu, macam mana orang cakap, sambil saya jaga kucing saya boleh jaga kucing yang lain lagi. Nope.
Atas dasar keselamatan dan kebajikan sukarelawan di Amanah, alamat dan lokasi pertubuhan ini telah dirahsiakan. Saya berada dalam Amanah ni dah dekat sebulan lah, dah nak genap sebulan. Sebab sebelum ni saya bekerja dekat rumah kebajikan. Namun saya dah ambil keputusan untuk tamatkan tugas di situlah dan lebih tumpukan sepenuh perhatian kepada kucing-kucing dekat tempat ni. Basically saya akan berada di sini pada setiap hari lah. So yang mana saya akan datang pada waktu pagi dalam sekitar pukul 9 dan saya akan balik ke rumah sebelum maghrib untuk menguruskan keperluan kucing lah. Salah satunya nak tukar bekas makanan, nak tambah makanan yang kurang dan memberikan bekalan air bersih untuk kucing-kucing ni minum dan juga membersihkan bekas-bekas pasir yang mereka pakai lah. Kediaman Amanah juga turut dikunjungi oleh insan-insan yang ikhlas membantu dengan kadar kasih sayang. Kira saya macam buat amal jugalah sebenarnya sebab untuk kucing-kucing semua yang sakit sebab diorang semua perlukan rawatan saya and tak semua mampu untuk bawa ke klinik. So kita bagi peluang dan harga untuk rescue lah semuanya. Kita punya impian untuk selamatkan kucing-kucing semua tu kan, anjing ke, kita rasa puas lah bila tengok kucing tu sihat. Kan bila dia bawa yang sakit, so kita rawat dia semua, kita vaksin semua kan. Kehadiran sukarelawan yang sanggup meluangkan masa menemani penghuni kediaman Amanah sedikit sebanyak mengubati rasa rindu mereka terhadap tuan mereka yang sudah tiada. So, saya rasa macam puas hati sebab memang kerjaya saya macam tu and kita punya yang kita angkat off tu kan, memang kita untuk merawat kucing lah. Kasih sayang tu tak macam dekat manusia sebenarnya. Jika ada yang sudi menghulurkan bantuan ke kediaman Amanah, bolehlah menghubungi nombor yang tertera. Amanah juga mengalu-alukan kehadiran insan berhati mulia yang mahu menemani serta menjadikan haiwan comel ini sebahagian daripada keluarga mereka.